أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 16, baris yang ke-6 daripada atas. Baris yang ke-6 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan barang yang datang atas lidah yang mendatangkan syarak, atas lidah yakni orang yang mendatangkan syarak. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah barang yang datang atas lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada pekerjaan akhirah? Daripada pekerjaan akhirah seperti syurga dan neraka dan hasyar. Hasyar ni dihalau dan dihimpun. Dihalau dan dihimpun sekalian makhluk kepada mauqif, kepada tempat berhenti yang kita panggil mahsyar. Dan hasyar ni dengan makna dihalau sekalian makhluk kepada mauqif, kepada mahsyar. Dan nasyar, nasyar ni dihidup dan dibangkitkan kembali daripada kubur. Itu nasyar. Nasyar ni dihidup dan dibangkitkan kembali daripada kubur. Itu nasyar. Allah menghidupkan kembali yang mati. Allah mengeluarkan daripada kubur selepas dihimpunkan sekalian juzuk-juzuk yang asal pada masa dia mati. Dan seksa kubur dan soal munkar wa nakir dan sirat dan mizan. Sebenarnya hak barang yang datang atas lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bicara akhirah ni, bicara akhirah dimulai dengan bicara persoalan munkar wa nakir. Sebut munkar wa nakir lah sebab kitab kita ni dia sebut dan soal munkar wa nakir. Tak apalah wa nakir pun. Dia munkar dan nakir lah. Dan sekarang ni, ini Melayu dah ni. Syekh Daud terjemah daripada Minhajul Abidin, hak Imam Ghazali, hak Arab. Sekarang ni terjemah Melayu dah ni. Tapi hak Syekh Daud terjemah dan soal munkar wa nakir. Munkar wa nakir lah. Ke mana? Hak biasa saya sebutnya bahasa Malaysia kita, syok wasangka.
Kenapa? Syok wa sangka. Syok satu, sangka satu, wa. Kau dalam bahasa Malaysia bukan syok wa sangka. Betul tak bahasa Melayu? Syok wa sangka. Apa dia wa? Dan. Syok dan sangka. Apa maksud? Yelah, tak ada dan. Wa tu apa dia? Dan lah. Bukan. Syok wa sangka. Ya betul dah. Bahasa Malaysia betul dah. Syok wa sangka tahu dah. Kenapa? Syok satu, sangka satu sama makna je. Sangkaan je tu bukti tak ada. Sangkaan, sangka. Syok, syok sama lah. Tapi memanglah Malaysia kita syok wa sangka, tahu dah. Wa tu bukan dia tedang, tapi kalau ikut kok wa tu dang lah. Gitulah. Tapi jadi bahasa Malaysia lah wa sangka tu. Kenapa timbul syok wa sangka? Sini soal munkar wa nakir. Ini dang sungguh ni. Dang. Tapi dia pakai soal munkar wa nakir. Hak dalam hak minahaj ni wa suali munkarin wa nakirin. Bahasa Arab. Betul lah. Wa suali munkarin wa nakirin. Soal munkar dan nakir. Soal munkar dan nakir di alam barzah. Yang mana soal munkar dan nakir di alam barzah ni hak berkaitan dengan pegangan. Hak ni datang daripada hadis Nabi yang sahih. Apa boleh ditanya? Ni akan orang yang mati, marabbuk. Orang mukmin akan jawab Allahu Rabbi, atau jawab Rabbi Allah. Kalau orang yang kafir, orang yang fasik, jawab dia la adri, aku tak tahu. Dia gitulah. Jadi soal munkar wa nakir selepas daripada dikebumikan ni soal berkaitan dengan pegangan. Soal berkaitan dengan pegangan. Ada ni. Setengah mengatakan akan disoal sekalian persoalan berkaitan dengan pegangan. Kata setengah disoal sebahagian daripada persoalan bab pegangan. Tapi persoalan barzah disoal adalah berkaitan dengan pegangan. Soal di alam barzah ni bukan selama-lama. Yang selama-lama di alam barzah ni sama ada kebun syurga ataupun lubang neraka. Waktu selama-lama. Selama-lama ni bukan kekal, kita maklumlah. Alam barzah ni tidak dikekalkan oleh Allah. Tetapi yang selama-lama di barzah sama ada nikmat ataupun seksaan. Ataupun paling rendah kepada orang mukmin adalah umpama tidur malam pengantin, sedar-sedar sudah dibangkitkan kembali. Jadi persoalan di alam barzah ni permulaan sahaja. Setengah menyatakan bahawa soalnya sekali, ada mengatakan soalnya 3 kali. Ada yang mengatakan orang mukmin disoal selama 7 hari. Dan dikatakan orang kafir disoal selama 40 hari. Lepas dia tu tak ada soal. Soal di awal je. Lepas dia tu sama ada nikmat ataupun seksaan barzah. Soal atau apa dia? Persoalannya persoalan bab pegangan. Persoalan bab pegangan. Sebab tu penting sangat bab pegangan ni. Nak pergi ke mana-mana pun pegangan dahulu. Kemah pegangan dahulu. Itu cerita persoalan barzah. Soal bab pegangan.
Ni amalan atas dunia kita ni. Amalan atas dunia kita ni. Diterima ataupun tidak, permulaannya pegangan betul ke tidak. Kita duduk semayang bang ni. Kita duduk semayang ni. Pertama-tamanya bukan hukum fiqh. Pertama-tamanya pegangan. Pertama-tamanya pegangan. Kalau pegangannya betul, amal lah pergi pada amal, betul tak fiqh tasawuf. Pegangan betul, sembahyang wa amal. Betul tak fiqh dan tasawuf. Tapi kalau pegang tak betul, nak buat apa? Nak semayang lah. Tapi sama sekali tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kalau pegangan tak betul tu, hak kafir ijma' ulama' tidak sah lagi. Tak sah awal-awal. Kena qada pula kemudian. Kena qada semayang, puasa, zakat, haji pergi Mekah sekali tu tak ada lagi sekali tu. Ini cerita bab pegangan. Tiba-tiba bicara bab pegangan ni, buat biasa-biasa je. Duk pekoh, pah pekoh, pekoh, pah pekoh. Tauhid mana? Pekoh tu penting. Belajar bab pekoh taharah, belajar bab pekoh semayang. Fardu ain, tiang agama. Fardu ain, tiang agama. Penting sangat-sangat. Tiang agama. Tiang tak tiang pun. Tapak agama ke mana? Tiang betul lah tiang. As-salah imaduddin. Nabi kata semayang, tiang agama. Faman tarakaha faqad hanamaddin. Nabi kata. Sesiapa yang meninggalkan semayang, dia telah meruntuhkan agama. Berat tinggal semayang ni. Dia meruntuhkan agama. Dalam riwayat yang lain, dia mencampur agama ke belakang. Orang tinggal semayang ni berat sangat. Orang tinggal semayang ni. Berat sangat. Bayangkan satu fardu semayang ditinggalkan, akan dimasukkan ke neraka satu hukuk. Satu hukuk ni 80 tahun. 80 tahun. 80 tahun ni, satu hari di hari akhirah, 1000 tahun hari dunia. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di hari akhirah seperti 1000 tahun hari dunia yang kau kira. Nak kira macam mana? Satu waktu solat ditinggalkan 80 tahun. 80 tahun ni neraka. Neraka ni hari akhirah, bukan hari dunia. Quran menyebut satu hari di hari akhirah seperti ka alfi sanatin, 1000 tahun hari dunia. Itu nak cerita bab semayang. Soalnya kedudukan semayang tiang agama. Tapi tiang tak tiang pun, yang paling besar sekali adalah iman, tauhid, akidah. Yang paling besar sekali. Iman, tauhid, akidah lah yang paling besar sekali. Memanglah disebut hak paling besarnya dua. Tauhid dan solat. Tauhid dan solat. Itu yang paling besar, betul lah. Hak paling besarnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innallaha lam yafrid syai'an afdala minat tauhid was salah. Walau kana syai'un afdal minhu laftaradahu ala malaikatihi minhum raki'un wa minhum sajid. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memfardukan akan sesuatu yang lebih afdal daripada tauhid dan solat. Tidak adalah Allah Ta'ala memfardukan sesuatu yang lebih afdal daripada tauhid dan solat. Jadi besar sekali tauhid, yang kedua solat.
Dan Nabi kata, dan jikalau ada sesuatu yang lebih afdal daripada keduanya, daripada tauhid dan solat, nescaya Allah akan fardukan sesuatu tadi atas malaikatnya. Setengah ada malaikat rokok, setengah ada malaikat sujud. Maknanya kalau ada sesuatu yang lebih afdal daripada tauhid dan solat, Allah akan fardukan atas malaikat. Hak malaikatnya apa? Tauhid dan solat malaikatnya. Jadi dua tu yang paling besar sekali, tauhid dan solat. Tetapi hak besar betul-betulnya adalah tauhid, iman, akidah, hak tu nombor satu. Mantap molek-molek, kejap molek-molek, kemah molek-molek. Biar jelas satu-satu bab pegangan ahli sunnah wal jamaahnya. Bab qada dan qadar contohnya. Bab ayat-ayat yang mutasyabihah contohnya. Bab qada qadar, bab ayat mutasyabihah tu. Hak timbul fitnah sekarang ni, hak besarnya dua tu lah. Qada qadar satu, ayat mutasyabihah satu. Nak memastikan kita ni betul-betul berakidah dengan akidah yang suci. Suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas dimulai dengan Qul huwallahu ahad. Keesaan atau bab qadar perbuatan Allah tu. Di hujung ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada siapa pun yang setara, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab qada qadar, bab mentauhidkan Allah pada af'al, bab ayat mutasyabihah, hadis-hadis yang mutasyabih, tu kena kemah molek. Kalau kita belajar kaedah sifat 20, hak bab qada qadar, bab keesaan Allah pada af'al, pembicaraan wahdaniyah. Pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Bicara bab ayat mutasyabihah, pembicaraan dalam sifat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Sama pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Ngaji molek ni. Wahdaniyah 3 tu, mukhalafah 3 tu kena kemah molek. Jangan baca-baca mulu itu, jangan. Tak lepas sini tak ada. Ini bab amalan kita atas dunia. Sekarang ni mati dah kitanya. Bila mati kita akan berhadapan dengan persoalan barzah. Maka persoalan barzah adalah persoalan berkaitan dengan pegangan. Persoalan barzah, persoalan yang berkaitan dengan pegangan. Dimulai dengan Marabbuk, siapa tuan kamu? Allahu Rabbi. Nak jawab Allahu Rabbi, akidah kita Allah lah Rabb. Allah tuan kita, Allah tuan kita lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Rabb, Allah tuan bagi segala-gala perkara. Allah tuan. Apa dia asas Allah sebagai Rabb? Apa dia asas? Apakah dia hakikinya tauhid rububiyah? Apakah hakiki sebenar-benarnya tauhid rububiyah? Hakiki sebenar-benar tauhid rububiyah adalah wahdaniyah pada af'al. Mengesakan Allah pada perbuatan. Itu asas kepada tauhid rububiyah. Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, dia buat belaka. Ada sesuatu perkara yang berlaku tiba-tiba, bukan Allah yang buat. Sebaliknya makhluk yang buat. Allah bukan Rabb, Allah bukan Tuhan. Allah Tuhan kan? Makhluk ni milik dia belaka kan? Apa yang berlaku pada pemilikan Allah Ta'ala, semuanya perbuatan Allah belaka. Itu dia asas hakikinya tauhid rububiyah. Baru dia jawab Allahu Rabbi, persoalan barzah. Kalau sini tak lepas, tak ada. Mensyirikkan Allah pada af'al, tutup buku. Mensyirikkan Allah pada af'al, tutup buku, tak ada bahagian. Ini persoalan barzah hak mula-mula sekali. Hak persoalan ni memang kita maklum sangat. Kita tahu sangat.
Dia selepas daripada dikebumikan, Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan ruh kepada jasad. Allah akan mengembalikan ruh kepada jasad. Jadi hidup di alam barzah ni dipanggil mutawassitatun bainal mauti wal hayati ad-dunyawiyah. Pertengahan antara mati dan hidup sebagaimana ketika atas dunia. Mati betul tak? Hidup macam atas dunia tidak? Pertengahan antara dua tu. Jadi maknanya yang akan disoal adalah roh serta dengan jasad. Yang akan dapat nikmat roh serta dengan jasad. Yang akan diazabkan roh serta dengan jasad. Bukan disoal hanya roh sahaja. Bukan didapat nikmat, dapat azab roh sahaja. Bukan. Yang disoal nikmat, azab kena kepada roh serta dengan jasad. Budak-budak kita dengar soal roh saja. Kena dapat nikmat roh saja. Dapat azab roh saja. Itu tak betul gitu. Sebab selepas dikebumikan, Allah Ta'ala akan mengembalikan roh pada jasad. Lepas tu barulah disoal roh serta dengan jasad. Dapat nikmat roh serta dengan jasad, diazabkan pun sama juga roh serta dengan jasad. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir ni yang tanya orang beriman Munkar dan Nakir, tanya orang fasik Munkar dan Nakir, tanya orang kafir pun Munkar dan Nakir, tapi rupa yang berbeza, cara bertanya yang berbeza, suara yang berbeza, tapi Munkar Nakir yang sama. Orang kata bunyi macam guruh, keluar api apa semua tu, itu Munkar dan Nakir tanya orang kafir. Kemudian ditanya tu dengan gunakan bahasa apa? Pandangan yang muktamadnya ditanya dengan lughah mayat tu sendiri. Ditanya dengan bahasa mayat tu sendiri. Setengah pandangan menyatakan dengan lughah Syriani. Ada pandangan mengatakan serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apa lughah, apa bahasa yang digunakan. Lepas persoalan Munkar dan Nakir itulah pergi kepada dalam kitab ni tak sebut nikmat. Cuma sebut seksa kubur je tau. Seksa kubur je. Nikmat kubur dia tak cerita. Tak cerita tau. Arab ni kal hasyri hasyar, wan nashri nashar, wa azabil qabri, wa suali munkarin wa nakir, wal mizan was sirat. Azab kubur. Jadi dia tak datangkan nikmat di alam kubur. Dia pergi pada azab je. Pergi pada azab. Dia nikmat di alam kubur, kemudian azab di alam kubur. Imma rawdatun minal jannah wa imma hufratun min hufarinat. Sama ada kebun daripada kebun syurga ataupun lubang daripada lubang neraka. Nikmat dan juga azab. Tapi kita ni hanya sebut berkaitan dengan azab kubur. Yang mana di alam barzah semuanya akan dihimpit. Semuanya akan dihimpit. Kenapa? Kena kapik. Pada kapik. Pada kapik ni himpit.
Kita kapik dah. Kapik nu dah. Mana kapik? Sabah ke Sarawak. Kapik. Sabah ke Sarawak. Kita kapik dihimpit. Dihimpit di alam barzah. Semuanya akan dihimpit. Semuanya akan dihimpit. Walaupun yang mati itu kanak-kanak sekalipun. Walaupun yang mati itu orang soleh sekalipun. Akan kena himpit. Cuma kanak-kanak orang soleh kena himpit manja sahaja. Bukan himpit menyeksa. Adapun orang kafir, orang munafik, orang fasik kena himpit sungguh-sungguh. Jadi kanak-kanak orang soleh akan dihimpit, kemudian akan diluaskan sampai kepada 70 hasta. Akan diluaskan kepada seluas 70 hasta. Mana himpit bukan himpit menyeksa. Sebab saya pernah dengar dalam radio disebut, orang dalam kubur ni kena himpit, kena himpit seksaan. Termasuk orang soleh sekalipun dia kata. Tidak. Himpit manja orang panggil. Himpit kemudian segera diluaskan 70 hasta sekurang-kurangnya. Yang tak kena himpitan ni adalah para anbiya. Para anbiya tak kena himpitan kubur. Ada ni. Sahabat-sahabat pun kena himpitan kubur. Tapi himpitan manja bukan himpitan menyeksa. Saya dengar dari dia tu seolah dia ceritanya kena himpit. Hak selisih tu lah rusuk tu lah yang kita dengar budak-budak. Himpit menyeksa kena belaka orang soleh pun. Dah. Itu hanya himpitan manja saja. Yang tak kena himpitan para anbiya. Dan diriwayatkan yang tidak kena himpitan adalah Fatimah binti Asad radhiyallahu anha. Isteri kepada Abu Talib, ibu angkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kenalnya Fatimah binti Rasulullah, kita kenal. Fatimah binti Rasulullah radhiyallahu anha tu kita kenal lah. Kacik Fatimah. Tu Kak Ali, tu kacik Fatimah. Apa dia guna nama tak tahu pula. Satunya Tungkak Ali, satunya Kacik Fatimah. Yang kita kenalnya Fatimah binti Rasulullah. Tu kita kenal lah. Fatimah binti Asad kurang kenal kita. Istimewa ni. Istimewa Fatimah binti Asad ni. Diriwayatkan di antara yang tak kena himpitan kubur. Himpitan manja pun tak kena. Tak kena langsung. Yang tak kena langsung ni anbiya, nabi-nabi. Selain Nabi-Nabi, timbul nama Fatimah binti Asad radhiyallahu anha. Istimewanya Fatimah binti Asad ni. Ni dok kenal Abu Talib je dia kenal. Hak kafir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke mati tu. Abu Talib, dah bini dia, isteri dia beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada yang beriman tu lewat, tapi semuanya beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tak beriman Abu Talib seorang je lah. Ada jenis gini ni. Anak bini berubah belaka dah. Jadi comel dah anak bini. Pok tu seorang, dia ada je. Ada pesan gitu. Pesan Abu Talib tu. Tak bukan. Bini pun tak macam dulu lagi dah. Anak pun berubah dah. Yang pok seorang tu degil kenapa? Dia buat kerah pedar dia seorang. Kerah pedar tau. Buat apa kerah pedar? Pedar tu kerah tau. Oh ni kerah pedar sungguhlah dia seorang. Dia tak sekat. Dia tak halang. Bini dia nak belajar, bagus. Anak nak belajar, sokong. Tak ada kata apa, bukan dia marah. Tapi dia
Tak berubah. Tu kata macam Abu Talib kan. Bini beriman, anak beriman, buat benda lagi seorang dirinya. Lagi pandai saudara mung tu kan. Kamu yang duk bela Nabi SAW kan. Apa lagi ya? Berimanlah dengan Nabi SAW. Kalau kata payah Abu Talib nak beriman. Bini dia macam Ummu Jamil tu, bini Abu Lahab. Tu dah pelik lah. Kena Ummu Jamil. Wa mar'atuhu hammalatal hatab tu. Wa mar'atuhu, siapa bini dia? Siapa bini Abu Lahab? Ummu Jamil ni lah. Hak letak duri-duri di tempat perjalanan Nabi SAW ni. Bining naik apa? Bining apa? Hak sekaligus hak. Hak sepakat tu lah. Bini hak sama-sama ni. Duk sokong Abu Lahab. Sama-sama naik cacang tak orang kata? Sama-sama naik cacang. Jadi payahlah tok lelaki kalau bini jenis gitu. Ni Abu Talib, isteri beriman dengan Nabi SAW, istimewa sampai ke yang tak kena himpitan kubur selain daripada para anbiya, tak kena himpitan kubur juga Fatimah binti Asad radhiyallahu anha. Lepas daripada himpitan tadi tu akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia undur balik pada persoalan barzah yang tak kena langsung persoalan barzah. Yang sepakat ulama ada dua golongan sahaja, anbiya dan syuhada. Dua ni sahaja. Atas pandangan yang muktamad, dua golongan sahaja yang tidak kena persoalan barzah, anbiya dan syuhada. Ada ni. Adapun orang yang soleh sekalipun tetap akan kena persoalan barzah, tetapi persoalan yang ringan. Lepas jugalah, tapi tetap kena soal. Yang tak kena soalnya hanyalah anbiya dan syuhada. Itu atas pandangan muktamad lah. Dia ada pandangan selain daripada anbiya dan syuhada, orang yang tak kena persoalan barzah di antaranya orang mati syahid akhirat. Tadi anbiya, nabi-nabi, syuhada, orang yang mati syahid ni syahid dunia dan akhirat. Syahid dan mati dalam peperangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita kena faham pula, orang yang mati syahid ni ada 3 persen. Ada 3 golongan. Yang pertama, orang mati syahid dunia dan akhirah dipanggil. Inilah yang lepas dari soalan barzah ni. Orang yang mati syahid dunia akhirah ni mati dalam peperangan menegakkan agama Allah serta niat di hatinya adalah kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Yang keduanya, orang mati syahid dunia sahaja bukan akhirat. Dia mati syahid dalam peperangan untuk menegak agama Allah. Hukum atas dunianya dia mati syahid, jenazahnya haram dimandikan, dikapankan, dikebumikan dengan pakaian yang ada. Tidak dimandikan, tidak disembahyangkan. Bukan diharamkan mandi dan sembahyang. Tapi akhiratnya neraka sebab dia mati dalam peperangan bukan kerana Allah, sebaliknya untuk dapat apa-apa habuan duniawi. Pada ni. Tapi hukum dunianya, hukum mati syahid lah. Tak boleh mandi lah, tak boleh semayang lah. Tak boleh mandi, tak boleh semayang. Tak boleh mandi, tak boleh semayang lah. Pada ni. Hukum dunia. Hukum akhirat, neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dipanggil mati syahid dunia sahaja. Yang tak kena persoalan barzah ni mati syahid dunia dan akhirat. Hak dunia tu lah dalam mati peperangan menegakkan agama Allah. Akhiratnya dia mati dalam peperangan menegakkan agama Allah, hatinya betul-betul tulus ikhlas kerana Allah
Subhanahu wa ta'ala. Sebenar-benar mati syahid. Satu lagi dipanggil syahid akhirat. Syahid akhirat ni mati kerana kemalangan, mati kerana kebakaran, mati kerana lemah, mati kerana wabak penyakit. Itu syahid akhirah. Syahid akhirah. Dia dapat ganjaran syahid ni sebab akhirah, hukum dunia dia dak. Sebab tu jenazahnya wajib dimandikan, dikapankan, disemayangkan macam biasa. Dulu kan timbul orang mati wabak penyakit COVID, tidak dimandikan. Ada tukang karut mari mana tak tahulah. Kenapa orang mati syahid tidak dimandikan? Kerana dia mati, kenapa orang mati COVID tidak dimandikan? Kerana dia mati syahid. Sebab tu tidak dimandikan. Karut mari mana tak tahulah. Kan COVID dahulu kan tidak dimandikan. Kenapa orang mati penyakit COVID, wabak penyakit tidak dimandikan? Kerana mereka mati syahid. Allah, berat dah reti dah lalu ni. Oh, kalau gitu gok, hak mati wabak penyakit tak boleh mandi, hak mati syahid. Dah reti sangat. Itu syahid akhirat. Jenazahnya wajib dimandi, dikapan, disemayangkan. COVID tak dimandikan kerana ada mudarat yang lain. Itu cerita lain tu. Tapi bukan kerana dia mati syahid. Yang tidak dimandikan mati syahid dunia, mati syahid dunia, dunia saja atau dunia akhirat, mati dalam peperangan menegakkan agama Allah. Bukan mati syahid akhirah umpama mati penyakit wabak tu, bukan. Itu syahid akhirah dia panggil. Jadi yang tak kena persoalan barzah adalah orang yang mati syahid dunia dan akhirah. Tapi ada pandangan mati syahid akhirah pun dilepaskan daripada persoalan barzah. Orang yang pada sakit mati dia baca qul Allah 100 kali pun akan lepas dari persoalan barzah. Orang yang dipanggil orang yang murabitin, orang yang murabit, rabit. Siapa dia murabitin? Orang yang jaga sempadan. Orang yang jaga sempadan. Bila ada penjaga sempadan, penguatkuasa lah yang jaga sempadan, maka rakyat dalam negeri itu akan hidup aman damai, tidur pun lena. Sebab apa? Sebab sempadan dijaga dan tidak dicerobohi. Bila sempadan dijaga tidak dicerobohi, rakyat di dalam tu akan hidup aman damai. Rakyat di dalam tu akan tidur lena. Maka murabit seumpama ni, yang tukang jaga sempadan seumpama ni, apabila dia mati, dia lepas dari soalan barzah atas satu pandangan. Di antara laginya orang yang melazimi, orang yang melazimi baca tabarakallazi biyadihil mulk tiap-tiap malam. Orang yang melazimi baca sajadah tiap-tiap malam. Orang ni sama juga akan lepas dari persoalan barzah pada setengah-setengah pandangan. Termasuk orang yang mati malam Jumaat, hari Jumaat pun sama juga lepas dari persoalan barzah. Tapi paling muktamad tidak. Saya sebut tadi kena persoalan barzah, tapi persoalan yang ringan. Yang betul-betul tidak kena persoalan barzah hanya dua golongan saja, anbiya, nabi-nabi, syuhada, orang yang mati syahid. Ulama ada dua pandangan lah di situnya. Barulah pergi kepada nikmat syurga dan juga nikmat alam barzah dan juga azab di alam barzah yang kena kepada roh serta dengan jasad. Kena pada roh serta dengan jasad. Dia di alam barzah ni, dia ada 3 golongan di alam barzah ni. Yang pertama, orang yang dapat nikmat daripada awal sampai ke dibangkitkan. Ini orang yang beriman dan beramal soleh. Orang ni akan dapat nikmat yang berpanjangan di alam barzah. Ada satu golongan akan dapat azab yang berkekalan di alam barzah. Siapa ni? Orang kafir, orang munafik. Orang kafir dengan munafik ni akan dapat azab
yang berkekalan di alam barzah sebelum dibangkitkan di padang mahsyar. Orang kafir, orang munafik. Orang kafir ni orang kafir ni walaupun anak cucunya beriman soleh, dia tetap duduk dalam keadaan seksaan selama-lamanya. Orang kafir ni jangan faham penyembah berhala saja. Orang kafir ni termasuk mereka orang Islam pada zahirnya, tapi akidah dia kafir. Orang kafir ni termasuk orang Islam yang beriman. Orang Islam yang berakidah. Orang Islam yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak melakukan amal yang soleh. Sebaliknya mengerjakan dosa-dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni orang beriman ni, akidah comel. Iman dia comel, akidah dia comel. Tapi dia derhaka kepada Allah. Semayangnya tidak, berjudi, minum arak contohnya. Maka imannya sangat-sangat lemah. Ditakuti sangat-sangat, dekat nak mati, tercabut iman waliazabillah. Tercabut je iman, mati kafir. Ni kafir ni. Orang Islam yang beriman pada masa hidup. Tetapi iman dia lemah. Orang Islam bak iman tak peduli. Waktu balik awal tu. Waktu balik awal. Akidah yang kafir. Kekal seksaan selama-lama di alam barzah, selama-lama di mahsyar, selama-lamanya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Semai puasa sikit habuk pun tak ada manfaat. Kalau imam akidah dia salah. Kalau imam akidah dia tidak dihukumkan kafir, tapi pegangan yang berdosa besar, Mu'tazilah, pegangan yang berdosa besar, malaikat catat dosa besar setiap saat. Saya puasa langsung tak ada pahala. Ni pun sama. Dekat nak mati, tercabut iman, kekal siksaan barzah, mahsyar, neraka selama-lamanya. Contoh saya biasa sebut tu. Mereka berpegang perkara jahat bukan qada qada. Pegangan daripada mau balik lagi pegang gitu. Tutup buku lah. Walaupun pandangan muktamad tidak menghukumkan kafir, tapi dosa yang besar, malaikat catat setiap saat, sayang puasa takkan diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh dia mengkufuri rukun iman yang keenam, baik jahat qada qada, baik jahat qada qada, hak baik je qada qada. Hak jahat dia kufuri, dia engkari. Duduk mana kan ni? Semayang tak tinggal, berjemaah tak tinggal. Ada benda ni. Hak ni walaupun pandangan muktamad tidak menghukumkan kafir, tapi dosa yang amat besar. Malaikat catat setiap saat, berarti kebajikan dia pahala sedikit pun tidak ada. Hak ni pasal nak mati, tercabut iman, mati kafir. Zahirnya orang Islam sembahyang ke bumi, sembahyang ni mandi, sembahyang kapang, sembahyang ke bumi di perkuburan orang Islam, tapi dia mati kafir. Ni kafir ni. Hak kekal seksaan selama-lamanya di alam barzah. Walaupun anak cucu dia beriman, beramal soleh sekalipun, walaupun sedekah jariah dia banyak sekalipun, sedikit pun tak ada manfaat. Ini hak mati kafir. Jadi golongan kedua, orang kafir, orang munafik, seksaan selama-lamanya. Yang ketiga dipanggil usatul mukminin. Orang mukmin yang banyak melakukan dosa, mati dah keadaan iman dia selamat. Dosa lah. Dosa mata, dosa telinga, dosa lidah, mengumpat orang, dosa hati, riak, ujub, takabur. Ada ni. Jadi dia mati, alhamdulillah, iman dia kekal, tidak tercabut. Dia mati sebagai beriman, tapi dosa dia banyak. Dia akan kena seksaan kubur, seksaan barzah. Tetapi seksaan barzah tu akhirnya akan dikurangkan dengan pahala yang dihantar oleh anak cucu dia, dengan pahala sedekah jariah yang siapa ke pahala bagi orang hak beriman tadi yang banyak dosa ni. Sekarang dia mati, dosa tak ada dah, dosa setakat tu dah, tetapi pahala sentiasa datang. Sebab apa? Anak cucu dia beriman dan amal soleh.
pahala sentiasa datang. Sebab dia pemurah dahulu. Banyak sedekah jariah. Jadi bila pahala bertambah, sesaat akan ringan. Dosa tu pula diampuni oleh Allah dengan doa keampunan anak cucu. Dengan doa keampunan orang soleh-soleh yang mendoakan keampunan bagi yang hidup dan juga bagi yang sudah mati. Maka Tuhan akan kurangkan dosa. Diampuni dengan doa keampunan daripada anak-anak cucu dia. Dosa akan diampuni, dikurangkan. Pahala sentiasa datang. Seksaan barzah akhirnya diringankan sampai satu tahap diangkat sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala seksaan di alam barzah. Ini golongan yang ketiga. Dia panggil usatul mukminin. Orang mati dalam iman tapi dosa dia banyak. Pada ni. Ni ada manfaat daripada anak cucu ni. Sedekah jariah bermanfaat. Hak mati dalam iman. Mati dalam kafir, kekal seksaan barzah, mahsyar, neraka selama-lamanya, tidak ada penghujung. Itu hak berkait dengan persoalan barzah dan berkait dengan persoalan nikmat dan juga azab di alam barzah. Kemudian barulah pergi kepada nasyar, akan dibangkitkan kembali. Kemudian hasyar akan dihalau dan himpun di mahsyar. Sampai di mahsyar pula ada bicara syafaatul uzma, ada bicara hisab, terima catatan amalan, hisab, mizan. Kemudian pergi kepada telaga haud, titiang sirat, barulah pergi kepada terakhirnya bicara syurga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Hak ni masuk di rukun iman yang kelima, wal yaumil akhiri, dan engkau beriman dengan hari akhir, hari kesudahan. Beriman dengan akhir ni bermula dengan beriman apa yang berlaku selepas daripada kematian, bermula dari persoalan barzah tadi, sampailah kepada persoalan syurga dan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin. Bafahimna famasabikin. Warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.